Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan ini sebagaimana yang disebut dan dinyatakan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang kepada kamu bulan Ramadan, akan dibuka kepada kamu semua pintu-pintu syurga. Futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Dan futihat abwabus sama, dan dibuka pintu-pintu langit. Wa ghulqat abwabul nar, dan ditutup segala pintu-pintu neraka. Wasufiratis syayatin, dan diikat, dibelenggu para syaitan. Cuma di sini para ulama membahaskan, apakah semua syaitan akan diikat, dibelenggu, ataupun sebahagian daripada syaitan ataupun jin akan diikat ataupun dibelenggu. Para ulama membahaskan, antaranya pandangan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Qurtubi menyatakan bahawa lafaz diikat, dibelenggu syaitan itu menunjukkan sebahagian sahaja. Sebahagian daripada syaitan diikat, dibelenggu, bukan semua sekali. Yang diikat ialah syaitan-syaitan yang ganas, yang besar-besar. Jadi yang kecil-kecil, yang biasa-biasa dilepaskan. Jadi kerana itulah kita lihat di dalam bulan Ramadan pun boleh berlaku histeria, boleh berlaku rasukan, kerana masih lagi terdapat syaitan-syaitan dan para jin yang sentiasa mengganggu manusia dalam kerja buat mereka. Kepada kita, maka hendaklah kita sentiasa bersiap sedia dan sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri kita daripada gangguan syaitan ataupun para jin. Sihir boleh berlaku dalam bulan Ramadan dan juga boleh berlaku dalam bulan di luar bulan Ramadan. Kerana apa? Sebab berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa para jin, para syaitan ini adalah musuh manusia sepanjang zaman. Kerana itulah apa yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan gangguan syaitan dan gangguan jin ini tidak terhad kepada bulan yang lain, tetapi juga termasuk dalam bulan Ramadan. Jadi kerana itulah kalau kita melihat gangguan tetap berlaku dalam bulan Ramadan. Antara cadangan yang boleh kita lakukan kalau sekiranya atau seandainya seseorang tu terkena dengan sihir. Pertama, dia kena merujuk, berjumpa dengan pakar dalam bahagian gangguan sihir ini, seperti mendapatkan rawatan daripada perawat-perawat Islam, supaya dia dapat mengetahui apakah penyakit yang berlaku pada diri dia ada berpunca daripada sihir ataupun mungkin berpunca daripada tubuh badan dia yang mengalami kemerosotan dalam kesihatan. Jadi apabila kita berjumpa dengan perawat-perawat seperti itu, insya-Allah kita dapat mengetahui dengan lebih baik. Yang keduanya, kita hendaklah sentiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan dia. Termasuklah kita memperbanyakkan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat, contohnya sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, baca Quran, berselawat dan sebagainya. Dan kita kena beramal dengan ayat-ayat yang dipanggil ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat jampi. Bukan semua jampi yang boleh dipakai, jampi serapah yang bertentangan dengan Quran dan hadis, yang menggunakan nama-nama syaitan dan sebagainya, tidak boleh kita amalkan. Tetapi kalau sekiranya jampi-jampi yang kita gunakan, kita ambil sumbernya daripada Quran, daripada hadis ataupun amalan-amalan orang-orang soleh, maka ia elok diamalkan. Tapi yang paling penting ialah kita kena merujuk dulu kepada mereka yang ahli, mahir dalam bahagian rawatan Islam ini. InsyaAllah kita akan terselamat. Mudah-mudahan begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 81 hingga 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tu bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ayat ini berkaitan dengan sihir yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Apabila Nabi Musa AS telah bertentangan dengan tukang-tukang Fir'aun. Jadi Fir'aun telah mengarahkan tukang-tukang sihirnya supaya melawan Nabi Musa AS.
Maka tukang-tukang sihir Firaun ni telah melemparkan tali menali mereka kepada Nabi Musa AS. Maka timbullah ayat ini di mana Nabi Musa menyatakan kepada tukang-tukang sihir Firaun itu, apa yang kamu lemparkan itu sebenarnya adalah sihir semata-mata. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membatalkan, akan membiarkan ia tidak berlaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan perkara ini berlaku, dan insya-Allah Allah Taala tidak akan memberi peluang kepada orang-orang yang jahat yang melakukan kerosakan itu untuk meneruskan kejahatan dia. Dan mukjizat Nabi Musa AS yang akan membatalkan dan menghilangkan gangguan ataupun sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir tersebut.